yang gelarkan saya nama pendek Morris. Dia kata nama sepanjang sangat Muhammad Nur Idris. So kami letaklah Morris saja. So kekal lah sampai sekarang nama saya itu menjadi nama branding saya untuk kelas online saya. Okay. Dan saya mengajar di UPSI sejak tahun 2002 lagi. Okay. 2002 saya mengajar UPSI hingga kini. Dan saya mula terlibat untuk buat bimbingan Maxi ni, UKCG dan INSAP bermula tahun 2007 apabila Maxi dan INSAP diperkenalkan. Dan INSAP mula di-upgrade kepada UKCG pada tahun 2017. Dan hingga kini saya juga terlibat secara individu saya untuk buat kursus interview SPP yang bermula pada tahun 2011. Saya mula buat kelas interview SPP ni apabila ramai saya punya student mengadu mereka gagal interview SPP. Padahal mereka dah ada ISMP, dah belajar ilmu pendidikan dah selama 5 tahun di IPG, 4 tahun di universiti, gagal lagi interview. Maka saya pun buatlah kelas, okay, untuk interview SPP. Dan alhamdulillah malam ni saya bersama awak untuk kelas Maxi, Malaysia Educator Selection Inventory. Sebelum kita mulakan kelas malam ni, mari sama-sama kita baca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So malam ni insya-Allah kalau awak pernah ambil ujian Maxi dan awak pernah gagal, malam ni awak akan tahu di mana sebab gagal awak. Dan di mana cara untuk awak akan lulus nanti. Saya akan ajar pada awak nanti, jangan risau. So malam ni tak ramai, okay? Malam ni dalam 30 orang saja, okay? 30 orang saja kita malam ni, tak masalah. Dan yang ISMP seorang saja. Saya rasa seorang saja malam ni yang ISMP nak memohon ISMP. Dia lepaskan diploma. Okay, so malam ni awak akan bersama saya. InsyaAllah paling tidak sejam lah paling kurang. Okay, kenapa kerajaan memperkenalkan Maxi ataupun INSAP bermula tahun 2007? Kita tahu dulu sejarah dia. Maxi dan INSAP dibuat kerana bermula tahun 2000 makin ramai lepasan STPM, SPM, diploma, matrik, asasi yang minat nak sambung dalam bidang pendidikan. Yang sambung lagi setahun. Apabila gaji cikgu makin naik daripada 500 kepada 700 kepada 900 kepada 1,500 awal tahun 2000. Sebulan gaji cikgu 1,500 saja dulu. Okay? Awal tahun 2000. Tak banyak. Tapi dah tinggi pada masa 1,500 tu. Ramai mohon. Sebetulnya tak minat cikgu gaji murah. Ratus cikgu. Maka kerajaan buatlah, okay, ujian Maxi ni. Terima kasih kepada Aisyah kerana buka kamera. Dapatlah saya rasa saya ada student. Okay. Sebab tu dalam amanah etika saya cadangkan bukalah kamera bagi saya dapat kenal student saya. Oh, ini Aisyah rupanya. Okay. Dan saya rasa saya ada student malam bercakap. Nazirah, terima kasih buka kamera. Okay. Wan, Zanaria. Dapatlah saya rasa saya bercakap, saya ada student malam ni. Okay. Putri, Nelly. Okay. InsyaAllah. Siapa human people tu? Nama tak ada. Human people saja nama dia. Okay. InsyaAllah. Okay. Awak malam ni akan tahu rahsia dia. Mana nak lulus. Kenapa saya tak tip rahsia? Kenapa saya tak nama kelas ni tip rahsia lulus ujian Maxi? Sebab tip ini saya cuma khaskan kepada student saya saja. Okay. Bila dibuat Maxi dan INSAP, ramai gagal lepas ujian ini. Pada masa tu, awal-awal Maxi diperkenalkan 2007, soalan dia sebanyak 300 soalan. Jawab dalam masa sejam. Okay. Sekarang dikurangkan 280 soalan. Apabila ada orang mengadu, anak murid dia tak habis jawab, dah habis waktu. Dalam masa 40 minit aku jawab. Okay, dalam masa
45 minit untuk 280 soalan. Okey. Dan ISAK pada masa tu 180 soalan, di-upgrade kepada UKCG pun tetap 180 soalan. Tapi Maxi apabila dia diubah isi kandungan soalan dia tahun 2007, kalau dulu 300 soalan, soalan kerjaya cuma ada 60 soalan, tapi bermula tahun 2007, soalan kerjaya ada 120 soalan. Dia buat dua bahagian. Dan dikurangkan soalan di bahagian personality dan juga integrity. Okay? Itulah sejarah Maxi. Bila dibuat Maxi, ramai gagal. Maxi adalah satu alat ujian psikometrik. Satu alat ujian pengukuran dan penilaian untuk menguji personality dan tingkah laku seorang calon. Macam mana dengan soalan, dia boleh detect tingkah laku awak. Nanti awak akan tahu lepas saya ajar nanti. Bukan payah pun, bukan perlu mengira macam admit, bukan perlu menjawab macam fizik. Tapi kenapa ramai gagal? Apatah lagi UKCG, masa guru COS hari itu, berpuluh ribu gagal. Pasal apa? Padahal ni sama kita belajar. Okay? Maxi UKCG adalah satu alat ujian yang berbeza. Okay? Tumpuan ni pun berbeza. UKCG untuk kebanyakan lepasan SPM, nak mohon ke IPG. Dan di-upgrade dan diaplikasi kepada guru-guru COS. Okay? Tapi Maxi semata-mata untuk yang memohon IPTA, untuk ISMP dan DPLI. Siapa yang memohon IPG, PDPP ataupun PISMP, UKCG pun jawab atau COS tu. Okay, itu beza dia. Dari segi soalan pun berbeza, dari segi target dia pun berbeza, dan dari segi trik dia untuk gagalkan awak pun berbeza antara dua ujian ni. Okay. Maxi, Malaysia Educator Selection Inventory. Satu alat ujian untuk mengukur bakal guru. Nak mengukur bakal guru, maknanya dia nak ambil cikgu. Okey, sebab pertama, kenapa ramai yang gagal? Alat ujian ni dia nak pilih cikgu, maka cikgu saja yang akan lulus. Yang bukan cikgu semua gagal. Sebab pertama, calon gagal kerana calon ini gagal membuktikan personality dia tu ada ciri-ciri cikgu. Ini sebab pertama saya beritahu kepada awak, gagal sebab apa? Awak gagal berfikir dan bertindak sebagai cikgu, maka tip pertama malam ni paling penting sekali untuk ujian psikometrik Maxi ni. Sebaik awak buka, okay, awak buka desktop awak, jangan jawab guna iPhone, handphone jangan, okay. Kadang-kadang tak sempat jawab nanti sebab dia sistem berbeza. Sebaik buka desktop awak, awak terus kena berfikir dan bertindak sebagai cikgu. Sebab alat ujian ni nak pilih cikgu, maka jangan awak berfikir awak sebagai Fatin Alwani lagi. Jangan awak fikir awak sebagai Aisyah Yaakob lagi. Berfikir sebagai Hazirah lagi. Walaupun arahan dia di halaman pertama, jawab menggambarkan diri anda yang sebenar. Jangan jawab menggambarkan diri anda yang sebenar. Kenapa? Kerana ada kadang-kadang sifat diri awak ni tak sesuai sebagai cikgu. Alat ujian ni nak pilih cikgu, maka awak kena jadi cikgu. Kena jadi cikgu Aisyah, cikgu Fatin, cikgu Nurul, cikgu Alawati, cikgu Wan Zanariah ketika menjawab ujian Maxi ni. Awak fikir awak cikgu dah. Apa yang cikgu perlu buat, awak jawab ya. Apa yang sepatutnya awak sebagai cikgu tak perlu buat, tak boleh buat, tak sepatutnya bersikap begini, tak sepatutnya berpenampilan begini, tak sepatutnya beremosi begini, tak sepatutnya berintegriti begini, tak sepatutnya berkerjaya begini, minatnya begini, tak sepatutnya begitu personalitinya, maka jawab tidak. Simple sekali. Tip paling penting untuk Maxi ni, apa yang cikgu boleh buat, awak sebagai cikgu perlu jawab ya. Apa yang cikgu tak sepatutnya buat, tak sepatutnya begitu sikapnya, awak kena jawab tidak. Sebab ujian ni nak pilih cikgu, maka awak kena jadi cikgu, baru awak lulus. Jangan jadi diri awak yang sebenar.
Kena jadi diri awak yang memang sebenarnya cikgu sudah. Baru bila lepas ujian ni. Sebab dia nak pilih cikgu, maka awak kena jadi cikgu. Berfikir dan bertindak sebagai cikgu. Itu tip pertama sekali. Untuk mengatasi punca kegagalan calon yang pertama. Gagal berfikir dan bertindak sebagai cikgu. Okey. Nurhalawati. Faham tak tip pertama ini? Buka mic awak. Faham betul. Faham? Okey, insyaAllah sebab awak dah buat DPLI. Okey, lagi senang memahami berbanding budak-budak lepasan SPM. Okey. So, Halawati kata dia memang faham. Tapi saya tak berapa yakin. Tak ada kesahan dan kepercayaan lagi. Maka saya kena buat ujian kat dia. Untuk membuktikan dia faham betul-betul. Okey. Kena ada kesahan dan kepercayaan. Nak dapat kesahan kepercayaan, kita kena buat ujian. Okey. Tengok model soalan yang saya share tu. Okey. Okey, tengok model soalan saya share tu. Okey, Alawati, soalan nombor 1. Untuk menyiapkan kerja, saya sanggup tidur lewat. Ya. Ya atau tidak? Ya. Okay, bagus. Maknanya awak dah boleh berfikir dan bertindak sebagai cikgu. Cikgu memang kena tidur lewat. Dia banyak kerja nak disettlekan kat sekolah. Latihan budak berpuluh-puluh kena mengajar pula 3 kelas. Maknanya awak dah boleh berfikir dan bertindak sebagai cikgu. Ada orang tak boleh tidur lewat, dia kena tidur awal. So dia jawab tidak, gagal lah dia. Sebab dia jawab ikut diri dia, bukan ikut cikgu. Okey, contoh. Betul. Okey, Fatin. Fatin pula, soalan nombor 2. Mencuba sedaya upaya untuk menyiapkan apa sahaja kerja. Ya atau tidak, Fatin? Ya. Okay, bagus. Okey. Awak boleh berfikir dan bertindak sebagai cikgu. Nombor 3. Akan menyelesaikan kerja sebelum memulakan kerja yang lain. Okey, saya tanya Wan Zanaria. Sebagai cikgu Wan Zanaria. Nombor 3. Akan menyelesaikan kerja sebelum memulakan kerja yang lain. Sebagai cikgu Wan Zanaria, betul ke tak? Ya. Ya. Ya, Wan Zanaria. Okey. Itu jawapan awak sebagai Wan Zanaria. Sebagai cikgu Wan Zanaria salah. Awak kena bayang awak berada di bilik di kelas, dalam bilik meeting, dalam kawasan sekolah. Okey. Awak sedang mengajar. Tiba-tiba ada budak muntah darah pula kat belakang. Engkau biar muntah bagi habis dulu lah, aku mengajar tak habis lagi ni. Kau muntah bagi mati tak apa dulu, aku tak habis mengajar lagi. Contoh. Ataupun awak sedang mengajar. Tiba-tiba pengawas mai panggil pula, cikgu, pengetua panggil cikgu. Pengetua nak jumpa sekarang. Bagi tahu pengetua ya, panggil saya selepas pukul 12. Saya mengajar tak habis lagi ni. Itu maksud dia nya. Cikgu tak boleh mulakan kerja, nak tunggu habis kerja. Dalam masa 1 jam tu, banyak kerja lain cikgu perlu buat. Itu contoh dia. Kalau cikgu tunggu nak habis kerja, baru kerja lain tak boleh. Cikgu dia kena multitasking. Ini sebab kedua, kenapa ramai calon gagal. Okay. Calon terpedaya dengan item soalan. So, hati-hati dengan item soalan ni. Dia bina soalan untuk mengelirukan awak. Sengaja dia buat soalan, dia guna perkataan untuk buat keliru. Awak tahu tip macam mana saya ajar pun. Tapi kalau awak tak boleh kuasai untuk berfikir dan bertindak sebagai cikgu dan terpengaruh dengan soalan tersebut, maka awak akan tersalah jawab. Itu contoh dia tadi, Wan Zanaria. Okay, jadi, nak elak itu berlaku, maka awak kena bayang, awak berada di sekolah dah, kita jawab ujian ni. Bayang berada di kawasan sekolah, awak cikgu dah, dalam bilik guru, dalam bilik meeting,
ketika perhimpunan, awak kena bayar macam tu. Awak kena bayar 1% awak berada di sekolah ketika menjawab ujian ini. Untuk membolehkan awak berfikir dan bertindak sebagai cikgu. Okay, so sebab kedua, sebab gagal selalu ramai, mereka gagal untuk memahami soalan kerana terpedaya dengan perkataan yang digunakan oleh soalan tersebut. Okay, tak apa Puan Zaharia. Ini baru kelas. Belum menjawab lagi. Okay. Sebab tu kita belajar. Kita tak nak buat kesalahan lah. Kalau tak belajar, kita tak tahu. Okay, contoh itu maksudnya berfikir dan bertindak sebagai cikgu berada di kawasan sekolah. Dan alert dengan perkataan-perkataan guna dalam item soalan tersebut. Okay. Itu pertama. Puratanya awak memang tahu dah tip dia ni. Okay, awak tahu. Zainal kata, tak adil lah semua di sini. Dia tanya aku soalan nombor 3 yang agak susah sikit. Dua orang senang soalan dia. Bukan begitu Zainal. Okay. Tak apa. Okay, seterusnya. Tip yang kedua. Dalam ujian Maksi, selain jawapan dia ya tidak, okay, awak akan jumpa soalan yang pilihan jawapan dia 1, 2, 3, 4, 5. Ini dipanggil dalam alat-alat ujian psikometrik, alat pengujian soal sidik, pengukuran dan penilaian. Ini kita panggil skala Likert. A, B, C, D ni adalah skala Likert. Kenapa bila kita buat soalan, kita ada pilihan jawapan 1, 2, 3, 4, 5 ni? Kalau dia buat sampai 100 ke, 100 sampai 50 sampai 1000 ke, skala dia tak kisah. Ini dipanggil skala Likert. Kenapa dia buat skala Likert? Kerana dia nak ambil jumlah min purata yang dijawab oleh calon. Contohnya, kalau bahagian dia ada 10 soalan, skala dia paling tinggi adalah 5. 5 darab 10, 50. 50 bagi 10, 5 balik dapat dia. Maknanya, min purata paling tinggi yang awak skor adalah 5. Maka di bahagian skala Likert ini, awak nak lulus awak perlu dapat skor 5. Kalau awak dapat skor bawah pada 5, awak gagal. Sebab min awak tidak tinggi. Dia nak awak mesti skor 5 paling tinggi. Jadi, bila masuk Likert ini akan ada 2 bentuk soalan. Yang pertama, bentuk soalan berbentuk item negatif. Apa dia item negatif? Item negatif maknanya item soalan yang jawapannya betul adalah tidak. Bukan ya jawapan dia. Tengok soalan nombor 1 ni. Sesekali guru boleh pulang awal. Sesekali guru boleh, sesekali, kedua kali, ketiga kali, kita tak boleh. Cikgu mesti balik ikut masa dia, tak boleh balik awal. Walaupun sesekali, tengok dia nak perangkat awak. Dia guna perkataan sesekali. Awak pula kat sekolah, memang dulu masa student, tengok cikgu memang ada balik awal pun, boleh pun awak jawab ya. Jawapan yang betul adalah kat sini 1. Amat tidak benar sama sekali. Amat tidak setuju jawapan yang paling betul sekali. Walaupun 1, awak skor jawapan yang betul 1, tapi dalam sistem pemarkatan dia, pemarkahan dia, untuk item negatif, dari segi pemarkatan coding dia akan berubah. 1 itu dikod sebagai 5. 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Terbalik. Akan jadi pemarkahan dia 5, 4, 3, 2, 1 untuk item negatif. Tapi untuk item positif, pemarkatan dia sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, untuk awak dapat skor yang tinggi di bahagian skala Likert ini, jangan jawab selain 1 dengan 5. Untuk item negatif, awak jawab 1. Untuk item positif, awak perlu jawab 5. Jangan 2, 3, 4. Jawab 1 je ada 2, 3, 4. Maka awak takkan skor lagi 5 poin. Kalau jawab 1 je, 2 ataupun 3, awak tak dapat lagi skor poin 5 penuh. Dia nak 5 kat sini. Contoh soalan nombor 4. Guru patut melibatkan diri dengan badan kebajikan. Jawapan dia adalah sangat setuju 5. Ini item positif.
Okay, sekali guru boleh pulang awal, item negatif. 1 jawapan yang betul. So, data dia pemarkahan akan terbalik. 1 akan dikoning sebagai 5 markah. 2, 4 markah. 3, 3 markah. 4, 2 markah. 5, 1 markah. Untuk item negatif. Okay. Dari tip yang kedua ini, tempat banyak menggagalkan calon di sinilah. Sebab calon tak tahu ilmu pengukuran dan penilaian. Ini ilmu pengukuran penilaian. Ini bidang saya. Saya mengajar di UPSI, subjek kaunseling kerjaya. Saya buat soalan-soalan macam ni lah. Okay. Saya buat soalan inventory minat kerjaya, inventory personality. Okay. Ini bidang saya. So ingat, jangan jawab selain daripada 1 dengan 5. Kalau dia bagi skala 7, 8 pun macam ujian PSSE untuk PTD baru lepas keluar result dia. Okay. Saya share TikTok saya, seorang budak tu, dia ambil PTD 4 kali gagal. Tahun ini dia belajar dengan saya, kali kelima dia ambil, tahun ini lulus. Sebab apa? Saya ajar dia ilmu psikometrik ni. Telefon saya, dia menangis telefon saya, syukur dia. Zul Helmi, orang Kelantan, Tanah Merah. Sir, saya tak sangka saya boleh lulus, sir. Sebelum ni 4 kali awak jawab sebab awak tak tahu trik psikometrik nak gagalkan calon. Dia buat ujian, maknanya dia ada indikator nak pilih calon dia nak. So, sekarang dia berjaya lah. Okay. Menangis dia. Okay. Jadi ingat, walaupun dia bagi skala 7 macam PTD ujian tu sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Saya kata dah. Berapa skala dia bagi pun jawab satu yang akhir saja. Jangan jawab selain itu sebab dia nak ambil skala min purata. Sir, Ya. ada tak contoh untuk jawapan tidak setuju tu? Macam mana kita nak tahu dia tidak setuju? Okay, dia item negatif. Okay, contoh macam itulah. Tengok nombor 1 tu. Sesekali guru boleh pulang awal. Cikgu tak boleh pulang awal. Cikgu So jawapan dia? Jawapan 1. Sangat tak setuju. Sebab cikgu tak boleh pulang awal. Okay. Tanggungjawab guru hanya mengajar. 1. Sangat tak setuju. Sebab cikgu bukan mengajar saja. Banyak lagi kerja lain cikgu. Jadi pomen lah, jadi doktor kat sekolah lah, dia tukang kebun lah. Okay. So itu maksudnya item negatif. Okay. Kerjaya guru banyak masa lapang. Ini negatif. Sebab guru tak ada masa lapang. Sebenarnya cikgu sibuk, bukan banyak masa lapang pun. Contoh dia negatif. Okay. Jawapan yang betul adalah tidak. Okay. Guru patut libatkan diri dengan baik. Itu positif. Itu 5 jawapan dia. Guru tidak perlu membaca di luar bidang pengurusannya. Jawapan dia negatif. 1. Tak setuju. Cikgu membaca semua ilmu. Contoh. Okay, itu maksud dia. Berbeza di antara item negatif dan item positif. Okey, boleh? Okey. So, itu tip kedua. Apa skala dia buat sekalipun, awak kena ingat tu. Jangan jawab selain daripada yang depan yang belakang sekali. Ataupun kat tahun ini dia ubah. Dia tak guna lagi 1, 2, 3, 4, 5. Dia guna A, B, C, D sampai Z. Ingat. A itu 1 markah. Z tu markah paling tinggi sekali lah. Okay. Kalau dia guna A, B, C, D, E, F. 6 poin dia guna A, B, C, D, E, F. A itu 1 markah. B 2 markah. F tu 6 markah. Untuk item positif. Untuk item negatif, A tu 6 markah. Dia terbalik macam tu. Okay. Ingat. Walaupun dia tukar ikut poin. Kalau UKCG dia tak guna 1, 3, 4, 5 ni. UKCG guna A, B, C, D. Pandai dia. Okay. Dia takut ada orang tahu. Satu markah. So dia guna ikut A, B, C, D. So orang tak tahu ilmu pengukuran, dia jawab ikut dia nak lah. Sekali gagal lah. Okay. Itu tip yang kedua. Untuk Maxi. Okay. Boleh ikut sakat ni. Tip kedua ni. Boleh, doktor. Okay. Boleh, sir. Okay, amin. Siapa panggil saya doktor tu, insyaAllah saya dapat lah. Sebab saya habis master saya tahun 2004. Saya tak buat PhD hampir 20 tahun. 2021 baru saya sambung saya punya PhD. Saya baru belajar balik 2021. Saya baru buat PhD. Sekarang saya semester 5. Saya akan viva saya punya PhD bulan 1 nanti. InsyaAllah doakan saya selamat. Okay.
Saya nak buat cepat sikit. Sebab saya dah buang masa lama dah. Dah 20 tahun saya buang masa. Okay. Orang lain buat belajar. Saya buat bini. Dalam masa 20 tahun tu, 3 kali saya kahwin. Aduh, kacau betul. Okay. 3 kali saya kahwin. Cina, 3 orang. Tapi tak kekal lah. 2 tak kekal, seorang je kekal sampai sekarang. Seorang je kekal sekarang ni. Sekarang saya ada rumah mak motor saya. Okay. Dia pun Cina lah. Cina dia Fuchao. Okay. Yang kedua Cina yang kedua Fuchao, yang ketiga ni Cucu. So saya cuma Cina je. Apa nasib tahulah. Okay. Orang lain sibuk buat PhD, kita sibuk berbini. Dia mengarut betul lah semua di sini. Okay. So jangan ikut panggil saya ni, adik jangan ikut. Okay. Tak bagus. Fokus pada kerjaya. Jangan fokus pada perempuan. Okay. Okay, itu. So itu tip yang perlu ikut, 2 tip. Yang ketiga, dalam ujian Maths, skala Likert ini hanya sekadar tempat ketiga yang menjadi punca ramai calon gagal. Tempat yang kedua ini, okay, apa dia? Dalam ujian Maths, dia ada menguji skala aras penipuan. Di sinilah dia uji attitude awak. Skala aras penipuan ni bermakna dia akan buat item-item soalan untuk menunjukkan awak ni manusia normal. Bila awak manusia normal, awak mesti buat benda ni. Mesti pernah alami benda ni, ataupun awak manusia normal tak pernah alami benda ni. Okay? Dia akan buat soalan bentuk begitu untuk menguji awak manusia normal. Okay? Kalau kata awak tak pernah buat ataupun tak pernah alami, tengok pada bentuk soalan lah. Akan terbukti awak menipu. Okay? Jadi, bila awak jumpa soalan, okay, yang ada perkataan menguji skala aras penipuan, awak kena ingat, awak kena berlaku jujur sebagai manusia yang normal. Okay? Bila awak jumpa soalan, okay, yang ada perkataan pernah, tidak pernah, ataupun kalau dalam ujian SPA ada perkataan diguna ayat sepanjang hidup saya. 3 perkataan ni. Sepanjang hidup saya pernah ataupun saya tidak pernah. Maknanya dia menguji skala aras penipuan. Awak kena akui yang awak ni manusia normal, mesti pernah buat benda ni ataupun tak pernah buat benda ni. Okay. Tapi kebanyakan pernah buat soalan dia. Tengok pada bentuk soalan. Contoh. Soalan nombor 8 tu. Bahagian kecerdasan emosi. Dalam Maths ada 4 bahagian. Yang pertama bahagian personality. Yang kedua bahagian emosi. Yang ketiga bahagian integriti. Yang keempat bahagian kerjaya. Okay. Tengok soalan nombor 8 tu. Saya pernah mencintai seseorang. Ataupun dia guna perkataan, saya tidak pernah mencintai seseorang. Ada manusia, memang dia ikut sikap dia betul, sebab dia ikut arahan Maths tadi, jawab menggambarkan diri anda yang sebenar. Dia pula budak sekolah agama, sekolah tahfiz, ambil stam. Budak baik, sikoh. Mana pernah bercinta? Saya pernah mencintai seseorang. Dia jujur lah jawab. Sebab ada dia baca nanti dalam Google, jawab Maths kena jujur. Dia pun jujur lah. Saya tidak pernah mencintai seseorang. Ya, tak pernah. Maka Maths detect awak menipu. Ataupun, saya pernah mencintai seseorang. Memang dia tak pernah bercinta. Memang tak pernah cinta. Dia panggil burdah. Tak pernah bercinta dengan dia. Dia pun jawab, ya. Tidak. Saya pernah bercinta. Dia kata tidak. Saya pernah mencintai. Dia pun jawab, tidak. Dia kata dia tak pernah mencintai. Maka Maths detect dia menipu. Sebab soalan ini, tengok dia kelirukan otak awak. Okay? Dia kelirukan awak punya minda.
soalan dia bukannya dia cakap saya pernah bercinta. Ayat dia, saya pernah mencintai. Tapi dalam Messi, seingat saya, ayat dia adalah saya tidak pernah mencintai. Itu jawapan itu ayat betul dalam Messi. Saya tidak pernah mencintai. Ini soalan model saya saja. Bila soalan model, saya tak boleh buat sama dengan Messi, tak boleh. Okay, Messi ni bawa Akta Rahsia Rasmi Negara. Sebab tu dalam amanah kelas saya ni, jangan sebarkan merata tip saya ni, jangan sebarkan merata soalan saya ni. Siapa yang sebar Akta Rahsia Rasmi Negara, dia penjara 3 tahun. Yang main-main. Okay. So saya ubah soalan dia. Baru tak sama. Dalam Messi, saya tidak pernah. So saya ubahlah. Saya pernah dalam model saya ni. Okay. So tak sama lah. Ingat, awak kena berlaku jujur yang awak ni manusia normal. Kena mengakui benda tu awak pernah buat. Okay. Saya tidak pernah mencintai sesiapa. Awak kena jawab tidak. Bukan ya. Kalau kata awak tidak pernah mencintai, dia kata awak menipu. Okay. Dan ada satu lagi ayat. Ini tak ada dalam Messi. Dia ada dalam KCG. Takut ada, saya beritahu lah. Saya tidak pernah. Saya pernah mendengar. Sekejap. Apa soalan dia? Nombor 1. Saya tidak pernah mendengar apa-apa bunyian. Okey. Dalam KCG. Dalam KCG ada soalan ni. Saya tidak pernah mendengar apa-apa bunyian. Kalau awak jawab iya, betul lah. Awak normal. Maknanya awak tak mendengar apa-apa bisikan dalam kepala awak. Bunyian. Tapi kalau awak jawab, saya tidak pernah mendengar, awak jawab tidak, awak nak katakan ya, awak pernah dengar, maka detect awak ni tak normal. Awak gagal lah. Okay? Sebab manusia normal dia memang dia tak mendengar apa-apa bunyian. Okay? Saya tak pernah mendengar apa-apa bisikan. Apakah bisikan? Saya apa-apa bunyian. Okay? Saya tak pernah mendengar apa-apa bunyian. Okay? Bunyian ke apa, bisikan ke apa, saya lupa lah. Itu lebih kurang dia. Okay? Tapi itu menguji manusia normal. So, awak kena ingat, tengok pada bentuk soalan. Tapi dalam Messi ni, pernah tidak pernah. Maka awak kena jawab, awak kena akui yang memang awak pernah buat benda tu. Contohnya, saya tidak pernah mencintai sesiapa. Saya pernah mengumpat kawan baik saya. Saya tidak pernah bergaduh. Saya pernah berasa marah. Saya pernah berasa kecewa. Saya pernah berasa iri hati. Saya pernah berasa sedih. Saya pernah berasa putus asa. Saya pernah berasa cemburu, contoh. Apa saja ada perkataan ini, awak kena akui yang memang awak pernah buat. Memang awak pernah alami. Kalau awak kata awak tak pernah alami, dia tidak awak nipu. Sebab sebagai manusia wajib pernah alami benda ni. Saya pernah mengambil barang hak orang lain. Kalau awak kata awak tak pernah buat, awak menipu. Manusia biasa mesti pernah ambil barang orang lain. Takkan awak tak pernah ambil ubat gigi mak ayah awak? Takkan awak tak pernah ambil tuala adik awak? Takkan awak tak pernah ambil? Itu contoh dia. Manusia normal mesti pernah buat benda ni. Saya pernah mengumpat. Oh tak boleh, cikgu mana boleh mengumpat, cikgu mesti baik. Dia pun jawab, ya tak pernah mengumpat. Menipu kau. Nampak sangat menipu. Cikgu macam mana pun mesti mengumpat sepanjang hidup dia. Takkan tak pernah mengumpat sepanjang hidup dia. Okay. Saya tidak pernah cemburu. Cikgu tak cemburu. Cikgu mesti baik. Ya tak pernah cemburu. Nampak sangat berbohong. Okay, itu masuk dia. Skala alas penipuan. Dalam Messi ada 10 soalan. Dalam Messi ada 10 soalan. Nak lulus, awak perlu betul 6/10. Kalau awak salah 5, awak gagal. Sebab dia detect awak ni menipu banyak sangat. Walaupun awak betul 275 soalan lain, awak cuma salah 5 ni je Messi, awak gagal.
Maxi bukan awak jawab bahasa Melayu. 80A, 90A, tidak. Maxi ni gagal dia ukur tempat-tempat tadi. Yang pertama sekali liket. Kalau dapat 4, 3 awak gagal. Okay. Yang kedua sekarang adalah penipuan. Kalau awak salah 5 awak gagal. Walaupun awak betul 275 yang lain. Itulah ilmu pengukuran penilaian psikometrik untuk psikologi ni. Okay. Ingat. Masuk bahagian skala aras penipuan. Jumpa je perkataan pernah, tidak pernah. Sepanjang hidup saya awak kena ingat. Dia menguji skala aras penipuan. Awak kena berlaku jujur sebagai manusia normal. Okay. Ingat. Faham tik ketiga ni? Faham tik ketiga ni? Faham, Faham, sir. Okay, bagus. So jawapan dia untuk nombor 8 itu sangat tepat dengan diri saya lah. Saya pernah menjadi seorang. Jawapan ya, sangat tepat dengan diri saya. Itu maksud dia. Sangat tepat dengan diri saya. Yang pertama dia skala aras penipuan. Yang kedua dia skala liket. So kena ingat tu. Okay. Sangat tepat dengan diri saya. Itu maksud dia. Awak kena mengaku jujur sebagai manusia normal. Saya pernah berasa cemburu. Saya tidak pernah berasa iri hati. Saya pernah berasa marah. Saya pernah berasa kecewa. Saya pernah berasa putus asa. Saya pernah bergaduh kawan baik saya. Awak kena mengakui memang pernah. Takkan saya budak. Awak tak pernah bergaduh kawan awak. Bohonglah. Sekarang kawan, dah budak, dengan adik-beradik bergaduh. Maknanya sepanjang hidup awak masuk dia ni. Pernah tidak pernah. Okay. Tapi dah ujian SPA, dia jarang guna pernah. Ada juga pernah. Pernah pun ada, tapi dia banyak guna perkataan saya sepanjang hidup saya. Sepanjang hidup saya. Ada guna. Ada dalam SPA, 2-3 soalan. Okay. Okay, seterusnya. Tip yang ketiga. Ini sebab kedua ramai pelajar gagal. Dia terkena di soalan skala aras penipuan. Dia nak tunjuk baik. Oh, cikgu tak boleh mengumpat. Oh, cikgu tak boleh cemburu. Oh, cikgu tak boleh menipu. Saya pernah bercakap bohong. Oh, tidak. Tak boleh. Nampak sangat orang menipu tu. Okay. Ingat tu, skala aras penipuan. Seterusnya, tip yang keempat. Yang banyak menggagalkan calon. Kat sini. Oh, kat sini tak ada. Okay, model ni tak ada. Sekejap. Saya buka yang lain. Di bahagian kerjaya. Di bahagian kerjaya, ramai pelajar gagal di sini. Boleh kata dia tempat yang pertama gagal. Sekejap. Model Messi. Model Messi. Sekejap.
Nombor dimensi. Sekejap saya cari saya punya file sekejap. Okey. Di sini ramai pelajar gagal. Di bahagian kerjaya ni. Okey. Di sini ramai pelajar gagal kerjaya. Kenapa? Sebab pelajar gagal menunjukkan dia ada ciri-ciri kerjaya sebagai seorang cikgu. Dan juga gagal menunjukkan kongruent. Dalam istilah psikometrik minat kerjaya dia panggil kongruent. Apa kongruent? Selaras. Selaras di antara aktiviti kesukaan dengan nama-nama kerjaya. Okay. Kalau dulu, Messi dulu, dia cuma ada 60 soalan untuk aktiviti kesukaan saja. Tapi sekarang ni, Messi terbaru ni, dia tambah lagi 60 soalan nama-nama kerjaya. Okay. Ini tempat pertama ramai gagal calon. Okay. Dalam diri manusia ni ada 6 ciri kerjaya. Yang pertama, ciri kerjaya realistik. Maknanya, dalam diri kita manusia ni, semua ada minat kepada aktiviti melibatkan realistik. Walaupun tak banyak, mesti ada satu. Apa dia realistik ni? Kita suka buat kerja-kerja melibatkan teknikal dan vocational. Kita suka buat aktiviti melibatkan pertukangan, engineering, vocational, teknik. Bidang-bidang melibatkan kemahiran. Okay. Contoh, membuat kerja-kerja berasaskan kayu. Ini ciri-ciri personality minat kerjaya realistik. Okay. Ataupun membaiki kerosakan komputer. Ini pun realistik. Contoh. Okay. Yang kedua, contoh kerjaya dia apa? Realistik ni. Foreman. Engineer. Okay. Ini realistik ni. Engineering, foreman. Apa lagi? Benda-benda dari pertukangan, tukang pipe, wireman. Ini semua kerja-kerja melibatkan realistik. Yang kedua, manusia juga suka kepada aktiviti kerjaya melibatkan bidang investigatif. Apa dia investigatif ni? Bidang-bidang minat kerjaya yang lebih kepada penakulan ataupun suka mencari jawapan. Eksperimen. Iaitu bidang-bidang sains. Macam doktor, nurse, ahli saintis, okay, angkasawan. Ini orang bidang-bidang investigatif. Kerjaya dia macam tu. Dia suka kepada aktiviti melibatkan penakulan. Baca buku sains, tengok filem sains. Okay. Suka buat eksperimen. Itu aktiviti dia suka buat. Yang ketiga, manusia juga minat kepada kerjaya melibatkan artistik. Apa dia artistik ni? Bidang-bidang seni dan sastera. Suka berjoget. Suka baca sajak, suka bersair, suka berpidato. Okay. Suka berpidato pula. Suka menyanyi. Okay. Suka tulis novel. Suka mengarang. Ini ciri-ciri orang artistik. Kerja-kerja seperti penyanyi,
penyajak, pelakon, penyair. Okey. Ini ciri kerjaya dia. Yang keempat, bidang kerjaya sosial. Maknanya bidang ini, manusia tu minat kerja, dia suka buat perkara-perkara melibatkan bidang sosial. Dia suka kepada pergaulan. Bergaul dengan orang ramai, itu core business dia. Dia suka bergaul dengan orang ramai. Contohnya, dia suka jumpa orang tua. Dia suka jumpa budak-budak. Dia suka membantu orang tua. Dia suka membantu orang KU. Dia suka buat benda-benda kemanusiaan. Dia suka mengajar. Jadi kerjaya orang bidang ni seperti cikgu. Cikgu, tok imam, ahli politik. Jadi itu bidang sosial. Cikgu berada di minat kerjaya sosial ni. Yang kelima, manusia juga ada ciri-ciri kerjaya enterprising. Apa dia? Dia suka kepada aktiviti melibatkan bidang-bidang bisnes dan perniagaan. Jual barang, suka pujuk orang beli barang dia, suka pengaruhi orang lain. Okay. Dan kerjaya dia seperti kerja-kerja di restoran. Okay. Kira duit. Okay. Bisnes jual barang. Ini kerjaya dia. Yang keenam akhir sekali adalah conversational. Conversational ni ciri-ciri orang tu suka buat kerja melibatkan aktiviti pejabat. Simpan-simpan filing, kemas-kemas pejabat. Okay. Buat minit mesyuarat. Ini bidang dia. Contohnya macam tu nombor 1 tu. Membuat kerja perkeranian. Ini orang kerja aktiviti conversational. Jadi, bila masuk bank kerjaya, awak kena letak keenam-enam tadi tu semua ada diri kita. Keenam-enam tadi memang ada diri kita. Tapi dalam MACSI, bila awak nak jadi cikgu, awak mesti skor yang paling tinggi adalah sosial. Okay. Yang paling tinggi mesti sosial. Okay. Mesti sosial, nak cikgu. Setiap 6 tadi, setiap satu ciri kerjaya tu ada 10 soalan. 10 aktiviti kesukaan melibatkan realistik. 10 soalan melibatkan artistik. 10 soalan melibatkan enterprising. Dia buat 10 soalan setiap satu ciri kerjaya tadi. Untuk aktiviti kesukaan. Dan 10 juga nama-nama kerjaya mengikut 6 ciri kerjaya tadi. Okay. 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 Ini Sir, semua ini aktiviti kesukaan. sir, Ya, apa dia? minta maaf. Tu, ada orang tanya soalan Syahidah dekat Apa dalam dia? chat. Dia tanya apa? Dia tanya, sir, soalan 134 tu berkaitan dengan penakulan ke? Itu enterprising, itu investigatif itu. Okay. Berbentuk penyiasatan. Dia lebih kepada eksperimen, itu penakulan. Okay, so untuk bahagian kerjaya ni, apa saja item sosial, walaupun awak tak suka, awak kena kata awak suka. Okay. Apa segala item sosial, ada 10 soalan sosial ni, awak wajib tanda ya semua. Okay. Ini contoh. Mulakan masa di rumah kebajikan, di media sosial. Ini adalah bidang sosial. Ada 6 ciri kerjaya. First, realistik, iaitu lebih pada teknikal. Dan orang yang minat bertukang lah. Kedua, investigatif, yang jenis penakulan, yang jenis bidang sains. buat eksperimen ke, saintis, iaitu investigatif. Yang ketiga, artistik, lebih pada seni dan budaya. Keempat, sosial. Sosial ni yang minat bersosial lah. Ni sesuai untuk guru. Kelima, enterprising, yang ni lebih pada usahawan.
Keenam, Allah. Conventional. Sorry sir, terbuka. Keenam conventional. Keenam konvensional. Okay. Jadi nak jadi cikgu, mesti awak jawab sosial wajib ya semua 10 item sosial di aktiviti kesukaan. 10 item sosial di aktiviti kesukaan awak perlu jawab ya walaupun awak tak suka. Contoh, saya suka jumpa orang yang saya tidak kenali. Saya suka bermain dengan kanak-kanak. Saya suka membantu orang tua. Saya suka bercakap depan orang ramai. Saya suka berpidato depan orang ramai, contoh. Ini aktiviti sosial wajib awak tanda ya walaupun awak tak suka. Saya suka menghadiri majlis kerakyatan. Walaupun awak tak suka, awak kena suka juga, wajib. Namun begitu, yang lain-lain itu awak tak boleh tanda tidak semua. Kalau awak tanda tidak semua, dia kata awak menipu. Sebab keenam-enam ciri ni ada diri kita. Cuma, dia nak tahu mana yang paling dominan saja. Yang dominan cikgu mesti sosial. Maka tip dia, yang lain-lain itu, awak perlu jawab berdasarkan minat awak yang sebenar. Kalau awak suka bertukang, jawab iya bertukang. Kalau awak suka simpan inventory stock, simpan, sukalah. Okay? Tak apa yang lain tu. Tapi jangan semua ya semua. Kalau ya semua, dia boleh kata awak menipu. Tak logik. Ya semua. Okay? Jadi tip dia, segala aktiviti kesukaan, bahagian sosial, 10 soalan, awak wajib jawab ya. Yang lain-lain itu, jawab menggambarkan diri anda yang sebenar. Kalau suka buat business, jawab ya, tak masalah. Yang penting sosial mesti nombor 1, nombor 10. Okey. Kemudian, itu di bahagian aktiviti kesukaan. Kemudian, dia ada bahagian kerjaya. Nama-nama kerjaya. Okey. So, kerjaya pun ada juga. Okey. Kerjaya pun ada juga 60 soalan kerjaya. Nama-nama kerjaya. Setiap kerjaya tadi realistik ada 10 nama kerjaya. Sosial pun 10. Di sini awak kena kenal pasti. Mana kerjaya bidang sosial wajib tanda ya. Yang lain-lain tu tak apa. Tanda ikut suka hati awak tak apa. Tapi yang sosial mesti jawab ya. Wajib 10. Okey. Nama sosial. Okey. Kaunselor perkahwinan mesti sosial. Okey. Contoh. Ahli politik sosial. Cikgu mesti sosial lah. Pegawai kebajikan masyarakat sosial. Ini contoh dia. So, sini ramai gagal calon. Sebab dia tak boleh membuktikan dia ada minat sosial yang tinggi. Okay? Dia cuma boleh buktikan ikut dia nak saja. Okay? Okay. Itu bahagian kerjaya. Dan akhir sekali, Maxine juga, okay. Akhir sekali, calon gagal di mana? Calon gagal di mana? Okay. Dia gagal menunjukkan dia ada sifat-sifat yang positif sebagai seorang cikgu. Yang pertama, cikgu mesti ada semangat kepimpinan. Okay. Cikgu mesti ada
self-esteem yang tinggi. Cikgu mesti ada sikap boleh bekerjasama. Cikgu mesti ada kebolehan problem solving yang baik. Cikgu mesti ada kebolehan semangat patriotik pada negara. Cikgu mesti ada seorang yang boleh bertanggungjawab. Inilah sifat-sifat wajib yang ada pada cikgu. Contoh soalan. Saya boleh bekerja sebagai cikgu walaupun gaji RM500. Ada orang jawab tidak. Tak mungkin dia jadi cikgu kalau gaji RM500. Jika jawab tidak, confirm gagal. Okay? Jika jawab tidak, confirm gagal. Kenapa? Sebab cikgu dulu gaji dia bukan macam sekarang. Bahkan lebih murah daripada RM500. RM300 saja pada tahun 80. Bapak saya jadi cikgu sekolah rendah. Gaji RM300 saja. Kemudian baru naik RM500. Baru naik RM700. Baru naik RM900. Baru naik RM1,500. Najib naik gaji cikgu RM1,500. Masa Najib jadi Menteri Pendidikan. Tahun 97. Kemudian Muhyiddin Yassin jadi Menteri Pendidikan. Dia buat kaji yang semula sistem pendidikan negara. Dan dia up gaji cikgu kepada RM3,000. Okay. Pada tahun yang baru ni masa jadi Menteri Pendidikan. 2011 ke 2012, pasal lupa sudah. Okay. Dan dia buat time base sampai sekarang. Itulah. Okay. Ramai je cikgu sekarang sebab gaji cikgu okey. Dulu tidak. Okay. So, itulah 5 tip utama tadi cikgu. Yang paling penting bagi kerjaya tadi dalam skala aras penipuan. Jangan awak terkena trik dia ni. Ingat, segala item sosial di aktiviti kesukaan, awak perlu wajib jawab ya walaupun awak tak suka. Dan segala nama-nama kerjaya, yang kerjaya tu bidang sosial, awak perlu tanda ya. Okay. Ahli politik, ya. Pegawai macam masyarakat, ya. 10 kerjaya. Okay. Takkanlah di minat kerjaya, awak jawab sosial, ya. Betul. Tiba-tiba nama kerjaya, tidak sosial tak minat pula. Nampak sangat. Tak kongruen. Tak selaras. Itu maksud dia. Kena selaras. Antara aktiviti kesukaan dengan nama-nama kerjaya. Sini ramai yang membunuh calon. Ramai calon gagal kat sini. Okay. So, itulah 5 tip nak lulus ujian MAKSI ni. Okay. 5 tip ni awak wajib lepasi. Kalau tidak, saya nak tengok nama balik. Okay. Awak akan gagal. So, siapa yang pernah jawab MAKSI sebelum ni? Saya, bila saya buka semua baru saya nampak nama. Okay, siapa yang pernah jawab MAKSI sebelum ni? Pernah tak jawab MAKSI? Siapa pernah jawab? Aisyah. Pernah Aisyah? Pernah, tapi tolong anak saudara jawab UCKG. Gagal. 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 Okay, sekarang agak-agak awak tahu tak di mana puncak gagal sekarang? InsyaAllah. Dah tahu dah. Bagus lah tu. Okay. Okay, so sebelum kita habis kelas, saya kena buat penutup kognitif. Okay. Okay. Apa yang penutup kognitif ni? Awak kena buat kesimpulan balik apa yang dah ajar. Maka saya tanya seorang-seorang. Okay, saya nak tanya Nur Halawati. Apa tip pertama tadi nak lulus ujian MAKSI ni? Okay, Halawati. Apa tip pertama lulus ujian MAKSI ni? Apa tip dia? Ulang balik. Nur Halawati. Boleh? Bagi tip pertama. Awak tak buka mic tak dengar? Tip pertama, Halawati.
awak punya mic tak ada Okey, tak apalah. Saya tanya Fatin. Fatin, apa tip pertama Fatin? Kenapa tadi? Lulus skala ke. Dia dah masuk tip kedua lah tu. Okey, tip pertama, tak apalah. Okey, dia beritahu tip kedua lah tu. Sekali ket, jawab 1.5 je. Okey, betul lah tu. Tapi tu tip kedua, tip pertama. Aisyah Yaakob, apa tip pertama Aisyah Yaakob? Berfikir dan bertindak sebagai guru. Okay, betul. Berfikir dan bertindak sebagai guru, betul. Okay, itu yang tip pertama. Apa yang cikgu perlu buat, jawab ya. Apa yang cikgu tak jawab, jawab tidak. Okay, tip pertama. Tip kedua, Hanis Zulkifli. Apa dia tip kedua Hanis? Saya tak ingat urutan. Okay, Saya tak ingat apa. urutan. Fatin bagi tahu dah. Dia salah liket. Mesti jawab 1.5 je. Okay. Okay. Untuk tip yang ketiga. Apa dia Hazira? Skala aras penipuan. Okay, macam mana nak kena pasti dia? Berlaku jujur. Manusia sikap manusia yang normal. Okay. Macam mana nak kenal item dia? Dia dalam soalan dia tu ada pernah atau tidak pernah. Lepas tu ayat dia tu sepanjang hidup saya pernah atau tidak pernah, macam tu. Okey. Tak apa kalau hati okey lah, tak masalah. Okey, saya dah agak dah macam mic rosak. Okey. Betul Hazira, okey. Itu tip yang tu apa tu tip yang keempat. Okey. Okey, tip yang ketiga, tip keempat. Okey, betul. Hazira. Tip yang keempat, human pupil. Apa dia tip keempat human pupil? Berkaitan dengan aktiviti kesukaan. Okey, di bahagian kerjaya. Okey, macam mana jawab dia? Kena ambil yang yang kita ni ada ciri-ciri sosial. Okey, yang sosial wajib tanda ya. Di aktiviti kesukaan maupun nama-nama kerjaya sosial. Wajib tanda ya. Yang lain-lain itu jawab berdasarkan minat awak yang sebenar. Jangan tidak semua. Okey. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima. Saya nak tanya siapa lagi yang buka kamera ni. Yang saya boleh tanya. Okey. Tak adalah. Saya tanyalah Koh Handi lah. Saya tanya Koh Handi. Apa dia tip kelima Koh? Akhir sekali. Banyak sangat lah, saya pun lupa. Okay, tip yang akhir sekali. 5 je, tak banyak pun. Saya cuba Okey, apa dia Arif? Kita mesti menunjukkan sikap kepimpinan sebagai seorang cikgu. Lepas tu kena ada self esteem. Lepas tu kena ada sikap bekerjasama. Lepas tu kena ada sikap untuk problem solving, patriotik dengan tanggungjawab. Okey, betul. Segala ciri positif yang ada pada cikgu seperti ciri-ciri kepimpinan, problem solving, boleh bekerjasama, semangat patriotik, self esteem yang tinggi, dan awak mesti kena akui memang ada pada awak. Okey, itu je Koh yang akhir sekali, yang kelima. InsyaAllah awak boleh ikut 5 tip ini, awak tak akan gagal lagi Messi ni. Kecuali awak tak mampu untuk berfikir dan bertindak sebagai cikgu, dan juga awak cuai di memahami item soalan. Awak akan gagal juga walaupun awak tahu tip. So hati-hati tu. Okay? Jangan terpedaya dengan soalan. Betul-betul faham soalan tu. Dan untuk Messi ni, dia 280 soalan, jawab dalam masa 45 minit. Jadi saya cadang, awak jangan nak pusing-pusing belakang, nak tinggal-tinggal. Jawab kemudian, jangan. Terus jawab saja. Okay? Jangan tertinggal. Jangan takut tertinggal. Kenapa? Saya takut yang tertinggal itu adalah soalan-soalan melibatkan soalan skala aras penipuan. Okay? Jangan. Sebab skala aras penipuan, awak cuma boleh salah 4 saja. Dan takut yang tertinggal itu soalan dia item skala Likert. 1 tak jawab, confirm awak takkan dapat 5 skor sudah. Okay? Itulah, awak kena hati-hati. Okay?
Jadi terima kasih pada awak yang join kelas saya malam ni. Yang dalam grup saya tu ada 200 lebih. Tapi yang join nak belajar cuma 28 orang je malam ni. 30 orang je malam ni. Okay, terima kasih semua. 78 dia interview balik. Okay. Sampai bulan 9 kadang-kadang. Lepas tu dia rehat bulan 10. Bulan 11, 12 dia interview balik. Sampai bulan 10, bulan 12 interview balik. Dan dia sambung sama 2 kadang-kadang. Okay. Itu biasa interview. Waktu SPP interview. Okay, so jangan lalai. Jangan pula nak tunggu convo baru isi SPP, itu silap. Kalau awak dah panggil interview, awak baru nak isi. Jangan. Okay. Sebab ada budak yang join kelas interview saya bulan apa tadi, ambil akas. Sir, saya dah isi SPP dah 5 tahun dah, sir. Tak pernah dipanggil interview. Tahun ni je baru saya dipanggil interview, ambil akas ni. Awak isi SPP berapa kali dah? Baru 2 kali dah. Ya Allah, patut awak tak ada panggil interview. Sebab awak baru isi 2 kali. Sepatutnya setahun tu awak kena update 3 kali SPP awak. Ini 5 tahun baru 2 kali update. Sebab itulah awak tak ada panggil interview. Saya tak tahu, sir. Sebab awak tak belajar. Awak tak bergaul dengan orang. Tahun ni baru awak nak join kelas saya. Sebab saya pun nampak kelas saya dalam TikTok. Okay, kelas interview SPP saya buat kelas. Okay. Dah lama saya buat. Daripada tahun 2011 saya buat kelas untuk mengajar orang posting. So buat terbaik. Tahniah pada awak. Awak ada semangat cikgu. Jangan risau. Awak tak rugi. Investment awak buat DPI tak rugi pun. Okay. Langsung tak rugi. Bodoh lah kau ni buat DPI di UKM habis 12,000. Berapa ribu habis UKM? Yuran dia? 10,200. 10,000, 9,000. Bodoh lah kau buat DPI. Baik aku tak buat DPI, buat COS dapat terus dah. Itu rezeki kau. Lepas ni kau kena buat PDPP juga. Okay. PDPP dia punya yuran lebih kurang 5,000 di IPG. Okay. Tak apa. Tapi awak DPI terus tetap. COS dia 2 tahun kontrak dulu. Kena buat PDPP di IPG. Kemudian dia kena interview balik. Dan interview balik tu bukan wajib lulus. Bukannya wajib diterima terus ke sekolah. Okay. Taraf dia sama macam awak je. Ada ikhtisas saja. Tak wajib pun dia ambil oleh SPP. Kalau dia gagal interview tak dapat. Contohnya, ada budak interim 2018. Dia habis interim 2020, dia pergi interview SPP. Dia gagal SPP. Kemudian dia minta posting balik. Dia minta balik untuk interview. Dia dipanggil 2021. Sekali dengan one off. Dia berjaya. Terkejut saya. Saya tanya dia. Saya pernah share dalam TikTok dan Facebook saya. Awak rupanya lepas interim. Ya, sir. Saya dapat interim, sir. Sepatutnya awak dah sah jawatan. Dah tak boleh ikut one off ni dah. Saya gagal interview kali pertama, sir. Ingat, okay? Bukan wajib ke sekolah kalau gagal interview. Walaupun interim, walaupun one off. Yang one off 2020 baru habis PDPP dia bulan 10 hari tu. Dia akan dipanggil interview bulan 1 nanti, bulan 2 nanti panggil interview. Okay? Itu pun dia akan risau tu. Budak-budak yang join saya punya kelas UKCG pada 2020 dah habis dah. So saya buat grup khusus untuk Telegram. Dia share saya lah. So kita orang dah habis dah, sir. Okay, tahniah. Tapi kami risau ni, sir, nak interview tetap pula. Tak apa, update dulu dalam SPP. Dia kata update dah. Okay. So jangan risau. Awak di DPI tak macam dia. Awak terus tetap. Tak rugi sebenarnya. Untung. Sebab cikgu ni boleh mohon sehingga umur 45 tahun. Syaratnya perlu ada DPLI, ISMP. Siapa yang tak ada tak boleh mohon lah sampai umur 45. Awak boleh mohon cikgu, boleh mohon interview sampai umur 45. Okay. Tapi jangan pula sampai 45. Sekali interview sudahlah. Dah lulus posting dah. Jangan tunggu sampai 40-60 kali interview. Okay. Paling lama saya pernah jumpa budak. Tengok dalam TikTok saya. Saya pernah share. Screenshot. Dia gagal interview 8 kali. ISMP. Gagal interview 8 kali. 10 tahun masa dia buang. Kawan dia kat sekolah. Dia naik grade DG 44. Dia baru boleh posting. Kenapa tak belajar saya selama ni? Saya tak tahu saya ada buat kelas. Ni saya nampak dalam TikTok je ni. Baru join.
Kesian kat dia. Okay, 10 tahun buang masa, 8 kali gagal interview SPP. So awak tak perlu macam tu. Sekali lulus dah. Okay, tak perlu bajet duit. Tak perlu bajet masa awak. Okay, good luck semua untuk saya malam ni. Saya doakan awak berjaya. Dan awak habis di PLI awak dengan jayanya. Saya pun ada adik ipar ni. Adik ipar saya akan kahwin dengan di PLI UKM pada 27/1 ni. Dia dah habis dah. Dia nak pergi internship. Okay. Suami dia akan internship dalam bulan 3 nanti. Sama awak kot? Sama. Sama kan? Dia punya husband. Dia punya husband akan pergi internship dalam bulan 2 3 ni. Nak kahwin 27 bulan ni. Dia bidang agama. Pendidikan Islam. Awak bidang apa? Sistem. Dia bakal adik ipar saya lah tu. So adik ipar saya akan kahwin dengan dia nanti. Dia orang Terengganu. So orang Terengganu kat mana ni? InsyaAllah saya katakan dia buat yang terbaik. Okay, kalau dapat dia pun ada bawa COS. Kalau dapat COS awak kena buat surat rayuan pengecualian buat PDPP. Okay. Kalau awak ada bawa COS, dah awak dapat COS. Kalau awak tengah buat DPI sekarang ni, awak kena buat surat pengecualian buat PDPP. Sebab awak sedang buat DPI. Dan kalau boleh mohon dengan UKM, awak punya internship buat di sekolah COS awak tu. Untuk mudah. Okay. Okay, good luck semua. Terima kasih juga saya malam ni. Okay, jumpa lagi. Terima kasih, Sir. SPP nanti. Terima kasih, Sir. Thank you, sir. Ada Kak Ilmu, Sir. Terima kasih, Sir. Okay. Terima kasih. Doakan kami. Good luck semua. Doakan kami. Ya. Terima kasih Jumpa juga. lagi. Terima Okay. kasih. Bye. Bye. Bye, Sir. Semua.